Assalamualaikum, anda sedang menonton Kilas Fakta 16 Disember 2021 bersama dengan saya Nursyah Mama Amin. Kementerian Kesihatan hari ini mengesahkan satu lagi kes varian yang dibimbangi Omicron dikesan di Malaysia. Kes tersebut melibatkan seorang kanak-kanak perempuan warga Malaysia berusia 8 tahun yang pulang dari Lagos, Nigeria. Kes telah tiba di Malaysia bersama ibu dan adik perempuannya pada 5 Disember dari Lagos, Nigeria dan penerbangan transit di Doha, Qatar. Kes dan ahli keluarganya telah menjalani ujian RT-PCR COVID-19 semasa ketibaan di KLIA, lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur. Mereka telah diberi perintah pengawasan dan pemerhatian di bawah Seksyen 15 Akta 342 dan diarahkan untuk menjalani kuarantin wajib di rumah. Selain itu, kata Khairi, terdapat 18 orang lagi yang disyaki mungkin dijangkiti varian Omicron, namun ia masih belum disahkan sementara menunggu ujian penjujukan genom. Susulan perkembangan hari ini, KKM membuat ketetapan baru berhubung pengambilan suntikan dos penggalak. Semua populasi berusia 60 tahun ke atas yang telah lengkap vaksinasi, tak kira jenis vaksin, dan semua penerima vaksin Sinovac berusia 18 tahun ke atas perlu dapatkan suntikan dos penggalak pada Februari 2022 untuk mengekalkan status vaksinasi lengkap. Dalam pada itu, Khairi menyeru semua ahli parlimen untuk menyokong pindaan RUU, Pindaan Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988. Menteri itu berkata cadangan kompaun yang dipertingkatkan dalam RUU tersebut akan tertumpu kepada kesalahan berulang dan kes-kes tertentu. Tetapi bila ada repeat offender, terutamanya di kalangan orang kenamaan, kita kenalah bagi sesuatu yang menjadi deterrent kepada mereka. Ya, tetapi ini adalah the last resort. Dan saya harap dengan adanya ancaman Omicron ini, saya betul-betul merayu sekali lagi kepada ahli parlimen untuk membantu KKM luluskan pindaan ini. Semalam Pakatan Harapan memaklumkan tidak akan menyokong pindaan tersebut kerana berpandangan ia masih menyediakan ruang kepada amalan duit standard serta penyalahgunaan kuasa dalam perlaksanaannya. Terdahulu, Ketua Pembangkang Anwar Ibrahim menegaskan sekali lagi bahawa rancangan kerajaan untuk meminda Akta 342 sama sekali tidak akan disokong. Ia walaupun setelah Kementerian Kesihatan membuat 3 pindaan terhadap draft asal pindaan susulan bantahan PH. 2 hari lalu, Timbalan Menteri Kesihatan Dr. Nur Azmi Ghazali membentangkan RUU Akta 342, antaranya menaikkan kadar maksimum kompaun terhadap individu yang melakukan kesalahan di bawah rang undang-undang itu. Mengikut RUU itu, individu yang melakukan kesalahan boleh dikompaun sehingga RM10,000 berbanding RM1,000 ketika ini. Terdahulu, Anwar menerima memorandum daripada sekumpulan anak muda di luar bangunan parlimen yang tampil menyatakan bantahan terhadap rancangan kerajaan itu. Mereka dilihat hadir membawa plakat yang tertulis lawan pindaan Akta 342 dan poster Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin yang ditutup pada bahagian mata dengan kapsion 2 darjat. Pada masa sama, Khairi juga dilihat turun bertemu dengan kumpulan itu dan menerima memorandum daripada mereka. Baik, berita yang seterusnya. Bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad didakwa tidak jujur dalam isu Statut Rom dan Konvensyen Antarabangsa mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi kaum ICED. Tunku Mahkota Johor, Tunku Ismail Sultan Ibrahim berkata, hal itu menjadi sebab baginda menentang Statut Rom dan ICED yang ingin disertai kerajaan PH pimpinan Dr. Mahathir ketika itu. Dalam satu tulisannya di Facebook, Tunku Ismail berkata perkara itu yang dibuat secara tergesa-gesa akan menggugat kesejahteraan rakyat dan menjejaskan hak keistimewaan orang Melayu. Dalam pada itu, Tunku Ismail berkata, baginda amat berbesar hati kerana Mahathir bercakap mengenainya
dalam buku terkini ahli Parlimen Langkawi itu berjudul Capturing Hope. Bagaimanapun kata Tunku Ismail, dengan menyerang institusi diraja, Mahathir tidak akan dapat menyelesaikan masalah negara yang telah diciptanya sendiri, termasuk isu perpecahan dan asimilasi kaum. Untuk rekod cadangan kerajaan PH untuk meratifikasikan ICED, menerima kecaman hebat orang Melayu sehingga membawa satu perhimpunan besar-besaran di Dataran Merdeka. Tunku Ismail mengakhiri tulisannya dengan mendoakan kesihatan Dr. Mahathir dengan ucapan, "Saya akan jumpa anda nanti, Tun." Shellfish, red meat, and beer. If you love indulging in these foods, you may end up with high uric acid level in your blood. These foods consist high level of purine, a substance that will eventually break down into uric acid and be excreted through our urine. It is recommended that the amount of dietary purines should be kept between 600 to 1,000 milligrams per day. Having too much uric acid in your blood can cause attacks of gout. It can also cause kidney stones and blockage in the kidney. The crystallization of the excessive uric acid in your blood can be eased by reducing purine-rich food to only 100 to 150 milligrams daily, maintaining a healthy lifestyle, and consuming urinary alkalinizer like Ural. It consists of sodium bicarbonate, citric acid, and sodium citrate that increases the urinary pH and solubility of uric acid to prevent crystallization. Best of all, it's lemon-flavored and sugar-free. Ural, effective urinary alkalinizer. Neutralize your uric acid problem now. Baik, kita ke perkembangan berikutnya. Tiada keperluan untuk meminda had umur minimum perkahwinan bagi perempuan beragama Islam daripada 16 kepada 18 tahun setakat ini. Perkara itu dinyatakan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Idris Ahmad kepada Dewan Rakyat hari ini. Berdasarkan maklum balas pada pandangan diterima, kebanyakan negeri pada dasarnya bersetuju mengekalkan hak umur yang sedia ada sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Keluarga Islam di negeri masing-masing. Katanya maklum balas itu diterima selepas kerajaan membentangkan cadangan meningkatkan had umur minimum perkahwinan dalam pelbagai forum yang melibatkan negeri. Terdahulu ahli Parlimen Batu Kawan Kasturi Pato bertanyakan usaha kerajaan untuk meningkatkan umur perkahwinan kepada 18 tahun dan langkah-langkah lain bagi membantras perkahwinan bawah umur. Banyak bank mula mengenakan kembali cas transaksi pengeluaran RM1 menerusi mesin pengeluaran wang automatik ATM berkuat kuasa 1 Februari tahun depan. Ini selepas bank menghentikan seketika cas tersebut ketika negara berada dalam Perintah Kawalan Pergerakan. Berdasarkan pemakluman di laman Facebook, CIMB misalnya memaklumkan mengenai pelaksanaan kembali cas berkenaan kepada pelanggannya. Selain CIMB, beberapa bank lain seperti Maybank, Bank Islam Malaysia, RHB Bank dan Citibank turut memaklumkan mengenai pelaksanaan caj berkenaan. Pengumuman tersebut telah mendapat pelbagai reaksi pengguna dan mereka menggesa Menteri Kewangan Tengku Zafrul Abdul Aziz untuk segera campur tangan. Sebelum ini, kerajaan memperkenalkan pengecualian caj pada sistem MAPS pada 6 April 2020. Ini bagi membolehkan orang ramai mengeluarkan wang tunai daripada ATM semasa PKP tanpa dikenakan caj RM1. Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Nur Syah Mama Amin untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.